ambil tindakan tu bukan kerana kibar jalur gemilang. Kadang-kadang orang salah faham ya. Yang polis ambil siasat tu bukan kerana kibar jalur gemilang. Yang siasat tu perhimpunan tak permit. Tu kadang-kadang walaupun ni dia tak faham tu. Ya, dia ada dua isu di situ. Ya, bukan masalah kibar jalur gemilang. Yang Razman kena tu. Ya, yang dia kena siasat tu kerana perhimpunan tak ada permit. Jangan ingat bila kau bawa jalur gemilang tu maka kau bebas berhimpun. Salah. Ini buah kerajaan Madani, dia tak sebodoh kerajaan kamu. Kerajaan kamu bolehlah nak putar-putar balik macam tu. Muhammad Madani dia senang je. Kan? Kalau kau kibar, kau pakai serban ke, kau pakai jubah ke, kau kibar apa sejadah ke, tapi kalau kau berhimpun tak ada permit, tetap salah. Jangan ingat saya ni macam mana ni? Saya bukan kibar bendera Cina, saya kibar sejadah solat ni. Kan? Kenapa pula ambil tindakan? Tu bodoh namanya. Buah Madani tak boleh kau nak berpura-pura. Salah tetap salah. Kan? Salah dia apa? Salah dia bukan kerana kamu kibar bendera gemilang. Salah dia sebab kamu berhimpun ramai-ramai tak ada permit. Bukan tak ada permit, tak minta mohon pun. Kan? Itu salah dia. Sebab tu nak cerdik sikit. Buah kerajaan kamu bolehlah bagi tentera Israel lalu atas kepada Haji Hadi kan. Itu buah kerajaan kamu. Bendera Cina, bahaya bendera Cina. Tapi pesawat Israel, pesawat pejuang, tak apa boleh pasal dia bagi pitih. Kan? Yang kibar bendera Cina tu, warga Cina kibar bendera Cina, dia tak bagi pitih. Kan? Tak bagi pitih. Yang kapal Israel tu bukan bendera lagi, kapal berlabuh dekat Pelabuhan Kelang tu. Zaman kamu kerajaan dulu. Kan? Bukan 1 hari 2 hari. Sepanjang masa ada kapal dekat situ. Kemudian pesawat lalu lagi. Kenapa boleh pula? Bukan bendera, pesawat lalu atas serban lebay. Kenapa boleh? Pitih. Pitih je, lebay ni pitih je saudara. Kan? Cuba kalau warga Cina tu bawa atas bendera bagi pitih kat YDP kawasan situ. Beres lah. Bendera pitih je. Sebab mereka tak ada maruah. Maruah mereka murah. Boleh dia beli-beli. Kan? Itu mukadimah baru. Kan? Tak habis baca lagi ni. Kan? Itu dia punya gazette. Gazette. Kan? Macam kita tengok cerita tengok kalau dulu nak cerita combat tu kan, sebelum kita tengok cerita combat, kalau zaman-zaman saya budak-budak dulu, zaman-zaman saya besar Kamel ni, dulu cerita combat kan, sebelum cerita dia ada gazette dulu. Gazette tu dah tengok gazette, sonok ni, baru kita tengok cerita dia. Tu dipanggil gazette kan, bukan Malaysia Gazette. Kalau tanya Walaon, dia ingatkan majalah tu Akhbar Malaysia Gazette, dia kata. Orang kan bodoh. Kita buat live, ada urusan ya, malam tadi pun tak buat live ya. Jadi kita ni pro bono ni ikut kita lah kan, ikut kita lah. Saya nak buat live tak nak buat live, apa-apa saya nak live kan, saya punya pasal lah, kan tak? Tapi tetap juga kita akan teruskan beri penerangan, tak kira waktu bila pun, waktu masa bila pun ya, ada kelapangan. Sebab itulah saya mengucapkan terima kasih kepada anda ya. Kadang saya live tengah malam pun ada juga kawan-kawan yang masuk ya, live pagi pun ada, live tengah hari pun ada, kerana kawan kita ada yang dapat meluangkan masa. Cuma pesanan saya bagi anda yang tengah bekerja, utamakan kerja hakiki anda dahulu ya. Live ni mana tak sempat dengan saya, jangan bimbang ya. Tak sempat dengan saya live, anda boleh ikuti dekat YouTube, kat channel YouTube. Kebanyakan konten saya dan channel YouTube adalah live-live yang saya buat. Saya akan potong-potong sikit lah, saya pendek-pendekkan, sebab kebanyakan live saya lebih daripada 1 jam lah kan. Membebel je 1 jam kan, mukadimah je setengah jam, jadi panjang. Jadi sebab tu bila saya dah live, mana yang tak sempat ikuti live saya di TikTok, boleh buka di channel YouTube saya ya. Subscribe lah, janganlah kedekut pula masuk channel YouTube saya, subscribe, like, share. Saya punya channel Fauzdin Channel, itu saya punya channel ya. Jadi jemputlah ramai-ramai ya untuk subscribe, tekan button loceng tu, supaya kalau saya live dekat situ dia akan keluar notification ya. Itu tujuan dia ya. Jadi mereka-mereka yang bekerja tak sempat ikuti live saya, jangan tinggalkan kerja anda, jangan makan gaji buta ya. Jangan ikut macam lebay Hadi ya, dengan bala lebay tu dia orang tak apa saudara. Pada dia gaji buta dia orang dia halalun tayyiban ya. Dia ada nas dia. Kalau dia makan gaji buta dia ada nas kan. Dia akan bawa lah cerita mengarut kan. Tak datang parlimen tak apa, sebab parlimen bukan sekolah. Kalau tanya lebay lah kan. Tapi dia pertikaikan pada menteri tak ambil gaji.
Dia petikai Perdana Menteri tak ambil gaji. Kalau tanya dia kenapa ponteng, Parlimen bukan sekolah, kata. Tu kelebihan lebay. Kan? Bila kita katakan lebay ni hipokrit, munafik, cakap kat orang tapi dia buat. Kalau cakap kat walau macam tu, walau kata apa? Itu bukan munafik. Itu bukan hipokrit. Itulah ulama kami. Itu mantik, dia kata. Itu ilmu mantik. Mantik. Kepala otak dia. Kan? Bila dia buat benda, semua mantik. Kan? Rampas kerajaan pemantik, tebuk atap pemantik, mencarut pemantik, berkerokil 2-3 pagi dengan perempuan pemantik, semua mantik dengan dia. Kan? Kalau orang lain buat, kan, walaupun benda tu baik, kan? Betul orang putih, mantiqa. Dia ada kolah tu. Mantiqa. Kalau dia semua mantik. Kan? Macam dia berucap kan. Dia berucap apa? Tempe dibuat dari apa kata dia? Ubi ke apa disebut? Kan? Ditanam di dalam tanah menggunakan cangkul. Cangkul dibuat dari besi. Kita kata dia ni pantun ke puisi? Kita ingat pantun ke puisi dia ni? Ucapan ke? Cuba tanya walaon. Apa presiden kau cakap ni? Apa presiden kau merepek ni? Itu bukan merepek, itu mantik. Tu kelebihan presiden kami. Ulama kami, dia ada ilmu mantik. Dia boleh cerita pasal sejarah tempe. Kan? Cerita tempe pula tu dekat bumi Johor. Kan? Orang Johor ni dah pakar dah tempe. Engkau duduk Terengganu tu, kan? Engkau boleh cerita sejarah tempe dekat negeri orang yang dah ketimbang orang Terengganu, betul. Kan? Cerita tempe dekat program ceramah kat Johor. Kan? Sepatutnya dia orang Terengganu, orang Marang, datang ke negeri orang, Johor ke mana-mana lah. Kan? Bawalah makanan rautin ke, makanan asasi ke, makanan tradisi di Terengganu tu. Kan? Ceritalah pasal asal usul kerupuk leko. Kan? Kau orang Terengganu, kau datang ke tempat orang cerita pasal tempe. Kalau betul tak apa, tak betul. Lihatlah Bibi kan, cepat panas baru mukadimah ni Bibi. Bibi dah marah dah tu. Dah berasap dah kan. Pasal usik presiden dia. Dia kata betul lah presiden dia tu mantiqa. Malas nak mencarut. Betul. MANTIK. Jangan ubah I tu. Kan? Jadi dia kata cerita pasal tempe, kejadian tempe macam ni dari tanah buat cangkul-cangkul daripada besi lah apa semua kan. Itu mantik. Tak kisahlah dia nak mantik ke cerita pasal tempe. Tapi kalau dia orang Terengganu, ceritalah pasal kerupuk leko. Barulah betul. Kan? Kerupuk leko tu terkenal di Terengganu. Barulah cerita kat negeri orang pasal asal kejadian kerupuk leko. Kerupuk leko ini tuang-tuang dan puang-puang. Dia rasa daripada ikan belukang. Di mana? Ikan tu diambil oleh nelayan. Nelayan tu pergi kat mana? Dekat lautan dalang. Dapat ikan belukang. Dekat pantai Marang. Lepas tu kita makan lah dalam pinggang. Ceritalah pasal kerupuk leko. Cerita pasal cerita pasal tempe dekat negeri orang dah tahu. Kan? Dia ingat orang lain bodoh macam dia. Orang lain dah tahu dah. Kan? Tak penting pun sejarah tempe ni. Kan? Bukan ada kena mengena dengan rakyat pun. Engkau orang politik cerita pasal tempe pasal apa? Kan? Nak jadi wak tempe? Engkau orang politik, presiden pula tu, berceramah cerita pasal tempe. Cerita pasal rakyat, cerita pasal hudud. Bukankah hudud tu nyawa kami? Ceritalah pasal Ayu 355. Ceritalah pasal hukum Islam. Ceritalah. Bukan datang ceramah pakai jubah, pakai serban cerita pasal tempe. Itu orang mak rempit pun tak sembang pasal tempe ni. Tak ada untung rakyat dengar cerita kau tempe tu. Tak memberi manfaat pun. Kan? Hukum dia pun harus. Tahu pun tak apa, tak tahu pun tak berdosa. Lainlah kalau kita tak tahu asal usul tempe maka kita berdosa, berdosa maka masuk neraka. Tak ada. Kan? Harus tahu. Tak tahu tak apa, tahu pun tak apa. Bab tempe ni. Kan? Kenapa bela komunis dia kata, kan? Dia walaupun tanya, kenapa bela komunis dia? Cuba kita tanya dia kan, komunis tu apa? Komunis pada dia Cina je, DAP. Gerakan bukan komunis, gerakan tu mujahidin dia kata. Sebab tu bila pemimpin gerakan pergi atas kapal TLDM tu kat China tu, kan, presiden gerakan atas kapal, tak apa hukum dia harus
Sebab dia gerakan, sebab dia geng kami. Gerakan pun ada dekat Teluk Intan malam. Dan perhimpunan tu ada orang gerakan berhimpun. Kan? Tak apa, sebab dia geng kami. Orang gerakan baca Al-Quran, tak apa. Bala tu baca Al-Quran, tak apa, sebab dia geng kami. Jangan dia happy je. Ada dengan lebay senang, saudara. Buatlah dosa besar mana pun, buatlah salah macam mana pun, masuk parti lebay, maka dia suci, lagi menyucikan. Macam air mutlak. Kan? Sebab tu bala tu, tak potong lancau, boleh baca Al-Quran. Dia boleh sembang lagi di mimpi 2-3 kali jumpa Nabi. Takbir! 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 Kata Bala'on. Sebab apa? Sebab geng kami. Jadi Bala'on adalah tanya, kenapa puji komunis? Kan? Jawapan dia macam tu lah. Kan? Dalam parti dia tak ada komunis. Dalam parti dia. Kan? Kalau tengok peristiwa 13 Mei ni, saudara, kalau kita ni tak bodoh lah. Bala'on memang tak tahu sejarah 13 Mei ni. Kalau baca sejarah 13 Mei, yang hari ni, dia orang main-main kat isu 13 Mei ni, dekat media sosial. Tapi dia orang tak tahu. Kebanyakan budak muda ni yang kaki TikTok ni, dia terpengaruh dengan label-label bodoh ni. Buka buku sejarah 13 Mei, siapa punca? Gerakan. Tak ada DAP. Punca peristiwa 13 Mei, gerakan. Siapa ada gerakan? Parti kamu. Parti dalam PN tu. Kan? Hari ni kamu nak main isu 13 Mei. Parti kamu. Punca dia. Kan? Perbalahan 13 Mei, gerakan. Perbalahan Melayu sama Melayu, Islam sama Melayu di Madi, PAS. Tu ya. Kamu parti dua, kamu berdua tu lah. Kan? Bergabung dalam satu kumpulan, dia panggil PN. Kan? Peristiwa yang menyebabkan rakyat berpecah, rakyat bergaduh 13 Mei, itu dalam parti kamu. Parti gerakan. Islam sama Islam berpecah, berbunuh-bunuhan, memali, adalah parti kamu. Kan? Khianat orang, tikam belakang orang, rampas mandat rakyat, parti bersatu. Adalah parti kamu. Semua yang tarik-tarik, yang bangkai-bangkai, semua dalam PN sekarang. Kan? Semua dalam PN sekarang. Tapi nak lindung, kan, keburukan, image parti mereka, maka mereka katalah bendera. Sembang dengan penyokong pasal jihad bukan main. Kita kalau boleh nak pergi ni kat Palestin ni, nak bela perjuangan Palestin ni, orang tunjuk dia berani. Budak geng-geng unit amal lah. Kita nak berjihad ni. Nak berjihad kat Palestin. Nak berjihad kat Palestin. Nampak bendera pun dah kecoh. Nampak bendera 2-3 line, bendera Cina pun dah bendera. Habislah Malaysia kena jajah. Habislah Malaysia kena jajah. Habislah orang rakyat Malaysia jadi komunis. Habislah orang Islam jadi komunis. Pasal apa? Bendera Cina 2-3 line. Cuba tengok negara lain. Matang ke tak matang? Negara lain, bendera Malaysia sepanjang tembok besar negeri Cina tu. Sepanjang besar negeri Cina tu, ditarik jalur gemilang kat situ. Ada ke jangan Cina bising? Ada rakyat Cina kisah. Dekat Amerika. Banyak kibar rakyat Malaysia di negara tu. Kibar bendera jalur gemilang. Menandakan mereka rakyat Malaysia. Mereka ada semangat patriotik. Masih sayang kepada negara dia. Dia angkat bendera jalur gemilang. Dekat London ada berlaku. Ni, Zizah Jen yang duduk London ni. Tanya dia. Kan? Tak ada masalah pun kalau rakyat Malaysia duduk menyambah hari kebangsaan contohnya. Mereka di luar negara, mereka sambut ikutan kibar bendera Malaysia. Walaupun mereka berada di bumi London, walaupun mereka berada di negara China, walaupun mereka ada di Jepun, ada rakyat di bising. Pasal rakyat di cerdik. Pasal di London tak ada PAS. Sebab di China tidak ada PAS. Sebab di Jepun tidak ada PAS. Cuba kalau kat China tak ada PAS, kalau kat Jepun ada PAS, masalah saudara. Katalah negara China tak ada parti PAS, dia tengok bendera jalur gemilang tu sepanjang tembok Cina tarik panjang. Mereka akan bangkit. Tak boleh. Ini rakyat Malaysia dah menjajah negara Cina ni. Rakyat Malaysia dah menjajah negara Cina ni. Nasib baik negara mereka tak ada PAS. Sebab tu rakyat dia cerdik. Saudara. Dekat negara Malaysia, Malaysia ni. Sebab apa kita tengok Sabah dan Sarawak orang boleh bersatu padu? Kan? Macam agama boleh satu padu, tak ada masalah. Pasal apa? Pasal PAS tak kuat. Tak ada PAS kat situ. Dekat Sarawak, PAS tak boleh hidup, saudara. Benih pun tak boleh hidup. Tumbuh benih je mati. Orang Sarawak tak mau terima parti rasis. Sebab tu Sarawak, PAS kalau tanding Sarawak, dia deposit. Sebab di sana di Sarawak mereka dah tahu nak menyatu padukan sesama bangsa, agama. Di Sarawak sana gereja sebelah, masjid sebelah. Ni di Sarawak, gereja sebelah, masjid sebelah. Bila waktu hari Ahad saja orang Kristian akan pergi ke gereja. Apa dilakukan oleh Tok Imam Masjid? Oleh pegawai masjid, mereka buka pintu pagar masjid. Sebab orang-orang yang nak pergi gereja itu
dia nak parking kenderaan, dia boleh gunakan perkerangan masjid itu. Supaya mereka boleh parking kereta, tak sesak jalan, orang awam tak terganggu, maka mereka masuk dalam kawasan masjid, mereka pergi ke gereja pada setiap hari Ahad. Kalau hari Jumaat pula, hari Jumaat orang Islam nak pergi sembahyang Jumaat, apa dilakukan oleh pengurusan gereja? Dia buka pintu pagar gereja. Sebab nak bagi umat Islam pergi masjid, mereka jangan parking tepi jalan mengganggu orang ramai. Berbuka pintu gereja supaya orang Islam boleh parking kereta, mereka nak pergi solat di masjid Jumaat. Itu berlaku di Sarawak. Kalau kan tempat lebay ni saudara, dia nak buka pintu pagar, kirim salam lah. Dia rantai pagar tu, dia 4, 5, 6 lapis dia rantai tu. Dia tak bagi orang parking. Usahakan nak bagi orang Kristian nak parking, orang Islam parking kalau ada UMNO dulu, tak boleh masuk. Kan? Lebay. Usahakan nak bagi orang Kristian, sesama Islam ni, tapi parti lain. Nampak stiker kereta, stiker UMNO Barisan Nasional, stiker pikat. Ni masjid ni puak-puak dia pegang. Kunci pagar. Sesama Islam. Macam mana nak tunjuk baik dengan orang bukan Islam? Sesama Islam pun kamu masih lagi bermusuh. Saudara masih ingat tak waktu lebay memula perintah Terengganu sepenggal? Ingat tak? Haji Hadi Menteri Besar. Seronok dia Menteri Besar, saudara. Kan? Seronok dia. Dapat jadi Menteri Besar. Kan? Apa tindakan pertama dia? Tarik pelabur. Tak ambil gaji. Dia jadi Menteri Besar. Apa tindakan dia? Tak ambil gaji. Tarik pelabur. Tak. Tindakan dia tutup sekolah tadika kemas. Sebab dia kata kemas ni kerjaan punya. Walaupun pusat waktu itu Barisan Nasional perintah, tapi dia perintah Terengganu tu macam dia dapat pusat. Baru dapat negeri Terengganu je tu. Soalnya dia ni berkuasa nak lawan pusat ni. Ini tadika kemas ni bawah kerajaan pusat, tutup pagar. Kesian budak sekolah pergi belajar, budak tadika dekat luar pagar. Ni adakah saya fitnah? Cari sendiri maklumat, saudara. Saya tak akan cerita benda-benda yang saya tidak tahu dan saya tidak ada bukti. Kan? Boleh saman saya tak tunjuk, saya tak sorok muka saya. Ya? Boleh saman saya, beritahu dengan Tuan bin Thomas si Katik tu. Ya? Beritahu si Katik tu, jangan cakap besar je wahai Katik. Suluh diri kamu tu, nak cari kelemahan Anwar Ibrahim, tengok diri kamu, pandang sebelah. Nak menyatakan Anwar Ibrahim buruk-buruk, tak makan gaji apa ni, allowance makan gaji tak ambil, macam-macam kau kata Anwar. Sebelum nak kata tu, tengok sebelah kau siapa. Lebih Hadi tu, ambil muka cermin, kau pakat dua-dua, tengok cermin dua-dua. Apa aja dibuat waktu dia Menteri Besar, dia Terengganu. Sebab tu dia sepenggal dia, saudara. Sepenggal dia. Dia tak kerti, tak boleh jadi Menteri Besar. Tak boleh jadi Menteri Besar. Kan? Dia emosi. Dapat jadi Menteri Besar, bukan main. Tutup sekarang tadi kat kemas. Perambat ni kereta-kereta resmi Esko ni, yang Barisan Nasional punya ni. Tak sabar-sabar. Serah kunci kereta Esko. Itu kerajaan negeri punya. Serah kunci. Tak sabar-sabar. Nak ambil kereta Esko. Lebay nak pakai. Kan? Lebay jadi Esko pula. Ni. Sebab Tuhan tak bagi mereka jadi kerajaan, saudara. Walaupun mereka parti lama. Kan? Parti lama. Tahun 1961 pas ni. Kan? Tahun 1961. Dia dengan UMNO lebih kurang. Dia UMNO 46. Dia 51 bertahun dia beza dia. Kan? Tapi kenapa dia tak pernah jadi kerajaan? Usahakan dia jadi kerajaan. Nak mencalonkan pemimpin mereka sebagai Perdana Menteri pun tak pernah. Tak pernah. Dia menumpang orang ya. Menumpang kasih orang. Pun ada. Sebab mereka tidak ada cita-cita pun nak jadi kerajaan pusat. Mereka tak ada cita-cita. PAS ni satu parti yang tak pernah ada cita-cita untuk menjadi kerajaan memerintah sepenuhnya. Dia nak jadi kerajaan hanya nak menumpang orang. Sebab apa? Sebab kalau menumpang orang ni senang. Senang, tak payah buat kerja lebih. Tak jadi Perdana Menteri, tanggungjawab kurang sikit. Jadi menteri aja, menteri boleh mula. Kan? Jadi Perdana Menteri tak boleh sesuka hati nak ponteng parlimen. Kan? Waktu akta, waktu usul, waktu ucapan belanjawan apa semua kena ada Perdana Menteri. Jadi sebab tu dia tak nak jadi Perdana Menteri. Yang kedua, kalau jadi Perdana Menteri, penyokong tanya kejap lagi, kenapa tak berhudud, nak jawab macam mana? Kan? Kau jadi Perdana Menteri ni, lebay. Parti kau jadi kerajaan. Penyokong tanya, dah jadi kerajaan, kuasa kat tangan, bila nak berhudud ni?
Ucapan hudud ni zaman-zaman dulu kita dengar ceramah hudud hudud dud 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 hudud. Tak, kalau tak ada hudud bukan PAS. Kalau tak ada isu hudud dalam ceramah, bukan parti PAS nama dia. Datanglah ceruk kampung mana pun, berceramah dalam kebergetah ke, hudud mesti ada. Itu rukun. Rukun dalam ucapan pemimpin PAS. Jadi bila mereka jadi kerajaan, kalau pemimpin mereka jadi Perdana Menteri, penakung akan tanya, bila nak buat hudud, kenapa tak buat? Tak boleh nak jawab. Kan, sebab nak buat tak reti. Nak buat tak reti. RU35 usahkan hudud. RU355 pun tak reti nak buat. RU355 tu yang Haji Hadi bawa ke parlimen, itu pun tak reti nak buat. Hudud lagi besar saudara kerja dia. Lagi banyak, lagi bagi rumit nak laksanakan hudud ni. Dia melibatkan pindaan perlembagaan dan sebagainya. RU355 tak perlu pindah perlembagaan pun. Buat parlimen, usul, bahas, usul undi. Kan? Itu pun tak boleh nak buat. Waktu mereka jadi kerajaan, tak boleh nak buat. Walaupun parti mereka menteri agama, parti mereka menteri undang-undang, tak boleh nak buat. Sebab apa? Memang bukan nak buat. Itu sebenarnya. Kalau orang nak, dia akan buat. Nak selama mungkin. Tak nak 1000 dalih. Sebab tu Haji Hadi dia berdalih. Tapi walau orang kata, dia tu mantik. Dalam parlimen. Bila orang tanya, marang. Waktu kamu jadi kerajaan, kenapa kamu tak buat RU355? Dia pun bermantik lah konon-kononnya. Dia kata apa? Kerengga ganggu kami. 33 bulan dulu, kami tak boleh buat apa-apa kecuali makan gaji buta. Kerengga mengganggu kami. Masuk dalam jubah, gigit telur-telur kami semua. Maka kami tidak mampu buat apa-apa. Yang kami mampu adalah ambil gaji sahaja. Takbir! Takbir! Kata Barawan. Bodohnya presiden kau. Bukan bodoh, mantik tu. Mantik kerengga. Ya. Ucapan bodoh, dia kata mantik. Kan? Tuan Guru, berkenaan dengan bagaimana teks percukaian, teks Tuan Guru. Komen sikit tentang percukaian Islam. Dalam Islam ni, teks ni, kita dalam Islam, kita tidak abaikan pemandu-pemandu teksi. Orang tanya, teks, cukai, bukan teksi. Kita kata ke Barawan, apa ni presiden kau ni bodoh sangat ni. Teks jadi teksi. Itu bukan bodoh, itu mantik. Orang kata mantik, saudara. Tanya lain, jawab lain, itu mantik. Ponteng parlimen, itu pun mantik. Ponteng parlimen mantik. Teman-teman, kan? Duk kata Kak Anwar Ibrahim tak ambil gaji. Dia kata bukan nak si Katik tu nak hina Anwar, dia kata. Kan? Ucapan dia mengatakan bahawa Anwar ni tak ambil gaji, macam mana dia makan? Dia malaikat ke? Itu bukan menghina, itu mantik. Inilah masalah yang melanda parti PAS. Ini masalah dia. Ini masalah dia. Yang melanda parti PAS. Mereka ada penyokong yang bodoh, dan penyokong yang bodoh ini, saudara, dia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Itu aja. Itu aja. Bendera. Bendera dalam satu majlis tahunan, dalam satu program dikibarkan. Kecuali lah kalau orang bawa bendera tiba-tiba je kan. Ada beberapa orang Cina naik konvoi motor bawa bendera China. Secara tiba-tiba tak ada apa-apa konvoi motor. Itu bolehlah kita meragukan apa tujuan mereka. Kan? Untuk provokasi ke apa. Tapi dah tahu dah program tu program tahunan. Yang pegang bendera tu pula warga negara Cina. Dia mana tahu undang-undang kat situ. Tak boleh dikibarkan bendera lain. Dia tak tahu. Dia warga Cina, duduk kat situ dan dia ada semangat patriotik, sayang kepada negara dia. Maka dia kibar macam rakyat kita kat luar negara lah. Kalau rakyat kita kibar bendera Malaysia kat kota London contoh. Tiba-tiba ada undang-undang kota London yang tidak membenarkan. Kita rakyat Malaysia tak semua tahu. Ada yang tak tahu. Maka kita buatlah. Bukan maknanya kita menghina negara tersebut. Tapi otak kita ni sentiasa bersangka buruk dengan orang. Nampak orang kibar bendera negara mereka sendiri, kita bersangka buruk. Kalau nak bandingkan bendera tu dengan pesawat, mana lebih bahaya, saudara? Bendera China, pesawat Israel. Bendera ni kain aja. Pesawat tu besi, pejuang. Pesawat pengintip. Tapi otak orang tak boleh fikir mana yang lebih berisiko, mana yang lebih bermudarat. Dengan negara China kita ada hubungan diplomatik, dengan Israel tak ada hubungan diplomatik. Tapi kenapa Israel kita bagi laluan? Kenapa? Sebab pitih.
bawah kerajaan dulu boleh dibeli, maruah boleh dibeli. Sebab itu Israel tak takut dengan kerajaan sebelum ini. Sebab itu mereka kata sembang je Malaysia. Buat demonstrasi pakai maflar ni, Palestin, buat demo-demo kan. Bakar agama Netanyahu, bukan bohong ya kan. Cuba kita minta lalu kat orang udara, dapatlah. Tu kapal kita berlabuh kat pelabuhan tu. Siap kaki tangan kru-kru kapal siap nak terdarat lagi seokok pu seokok kan. Tak salah dia Malaysia. Boleh guna pelabuhan. Bukan guna free, bayar. Kat pelabuhan ni bayar. Israel duit banyak, tak ada masalah dia bayar. Kita pula tak ada maruah. Ambil duit dia berlabur kat situ. Tapi hari ni bila dah hilang kuasa, menyalak macam angin kurap.